إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. Segala puji bagi Allah atas nikmat hidayah yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita menjadi seorang Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat rasa aman yang diberikan kepada kita sehingga kita mampu melakukan pelbagai aktiviti tanpa gangguan dan tanpa rasa takut. Segala puji bagi Allah atas nikmat rezeki yang Dia limpahkan kepada kita sehingga kita ada rezeki untuk meneruskan kehidupan. Jemaah salat Id rahimakumullah. Dua nikmat ini, nikmat rasa aman dan rezeki makanan adalah dua nikmat yang Allah jadikan alasan untuk memerintahkan orang-orang musyrikin agar mereka masuk ke dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaklah mereka ini menyembah Tuhan pemilik rumah ini, iaitu Kaabah, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk hilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka daripada rasa takut. Seperti yang kita tahu, Allah memberikan banyak nikmat kepada umat manusia. Tetapi dua nikmat ini Allah sebutkan sebagai alasan untuk memerintahkan mereka agar mereka tunduk beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan dua nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa. Oleh kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang mendapatkan dua nikmat ditambah pula dengan nikmat yang sehat, maka seolah-olah dia telah mendapatkan dunia seisinya. Dalam hadis riwayat Tirmizi daripada Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di antara kalian yang pagi harinya sehat keadaan fizikalnya, aman di tempat tinggalnya, dia pula memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dikumpulkan baginya dunia untuknya. Maka ketika Allah memberikan tiga nikmat ini kepada kita, tuan-tuan, apa lagi yang kita mahu? Yang tinggal hanyalah sama ada kita mahu beriman ataupun tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah memahami betapa Allah telah memberikan nikmat yang terus-menerus kepada kita, seharusnya kita sedar diri bahawa keadaan yang kita syukuri, yang sepatutnya kita syukuri ni lebih banyak daripada keadaan yang kita harus keluhkan. Banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita berbanding daripada ujian-ujian yang disebut-sebut. Tetapi sayangnya, realiti yang kita jumpa adalah sebaliknya. Kebiasaannya manusia ni lagi banyak mengeluh daripada bersyukur. Dia tak sedar nikmat yang dia rasakan jauh lagi banyak daripada yang dia minta. Memang benarlah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Betapa sedikit di antara hamba aku ini yang tahu bersyukur. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Id yang saya hormati. Sesungguhnya sebahagian daripada tabiat manusia, mereka akan memeriahkan hari istimewa mereka dengan berhari raya. Kita dapat melihat, boleh kata semua agama dan kepercayaan mereka memiliki hari raya mengikut keyakinan dan ajaran agamanya. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah berikan kita syariat hari raya. Allah tidak membiarkan kita mengikuti hari raya agama lain.
Allah tidak membiarkan kita untuk membuat hari raya sendiri dengan menuruti hawa nafsu dan keinginan kita. Tapi Allah ajarkan kepada kita 2 hari raya sebagai hadiah untuk memeriahkan kegembiraan kita sebagai kaum muslimin. Kenapa kita sebut perkara ini sebagai rahmat? Ini kerana ketika kita meriahkan hari raya yang Allah ajarkan, bermaksud kita mengikuti aturan syariat yang Allah tetapkan. Sehingga kita dapat 2 manfaat ketika hari raya. Yang pertama, kita mendapat kegembiraan bersama keluarga dan masyarakat. Perkara yang sangat-sangat ditunggu masyarakat kita contohnya. Kita nak pulang ke kampung apabila masuk saja hari raya. Kalau di Semenanjung nun, balik ke Kelantan sampai 24 jam atas jalan raya. Punyalah bersemangat untuk kita pulang dengan keluarga. Dan yang kedua, yang paling utama apabila kita beraya mengikut syariat Allah ni, pahala kita akan mendapat pahala kerana menurut ajaran syariat. Dapat dipastikan, jika Islam tidak menetapkan hari raya bagi umatnya, pasti kaum muslimin akan ikut hari raya diajarkan agama dan aliran kepercayaan yang lain. Sehingga yang terjadi bukannya mendapat pahala, tapi sebaliknya kita dapat dosa. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Keadaan inilah yang berlaku di Madinah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Masyarakat Madinah memeriahkan 2 hari raya, iaitu perayaan Nairus dan Mihrajan. Yang sebenarnya hari raya bagi orang Majusi, penyembah api. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, baginda melarang mereka dan baginda mengajarkan 2 hari raya istimewa, iaitu Aidul Fitri dan juga Aidul Adha. Kata Anas radhiyallahu an, beliau menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hari raya di Madinah, kata Nabi, "Qadimtu alaikum wa lakum yawmani tal'abuna fihima, fa innallaha qad abdalakum yawmain khairan minhuma, yaumal fitr wa yauman nahar." Aku datang kepada kalian sewaktu kalian ada 2 hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk berhari raya. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang jauh lebih baik, iaitu daripada keduanya, iaitu Aidul Fitri dan juga Aidul Adha. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i. Jadi di antara keistimewaan bulan Zulhijjah dan juga Aidul Adha ni tuan-tuan, Allah jadikan beberapa hari ini sebagai hari yang besar untuk mengenang jasa Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Dapat kita tengok banyak ibadah dalam bulan Zulhijjah merupakan sambungan kepada ajaran Nabi Ibrahim. Seperti haji, sembelih korban, sa'i antara Safa dan Marwah, lempar jamrah dan sebagainya. Kita dapat perhatikan amalan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang dilakukan beribu-ribu tahun yang lalu, pengaruhnya masih lagi kekal sehingga sekarang. Sangat-sangat Allah memuliakan Nabi Ibrahim. Dan dalam bentuk Allah muliakan ajaran amalannya tu, sehingga diikuti oleh masyarakat Islam seluruh dunia sehingga sekarang. Ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim, amalan dia adalah amalan yang sangat ikhlas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika baginda melakukan amalan itu, Allah abadikan amalan tersebut dan Allah lestarikan ajaran itu sehingga sekarang. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, keadaan seperti ini pernah terjadi pada Imam Malik rahimahullah, salah satu ulama besar yang menulis kitab hadis yang berjudul Al-Muwatta. Kan? Jadi diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar bahawa sebelum Imam Malik menulis Muwatta, banyak lagi ulama lain yang telah menulis kitab Muwatta ni. Tajuknya sama juga. Jadi ketika Imam Malik menulis kitab tersebut, sebahagian muridnya bertanya, "Kenapa engkau nak menulis Muwatta ni sedangkan orang lain dah tulis Muwatta juga?" Lalu jawapan Imam Malik apa dia? "Makana lillahi fahuwa abqa." Segala sesuatu yang dilakukan untuk Allah, maka dia akan lebih kekal. Hadirin yang saya hormati, masa yang silam ada ribuan raja, ada ribuan orang kaya, ada ribuan ulama. Dan kita boleh tengok sehingga sekarang, ribuan penguasa tersebut, raja-raja tu, orang kaya tu, dah hilang dah ditelan masa. Kita dah tak lagi menyebut nama mereka, masyarakat tak lagi kenal mereka. Berbeza dengan nama para ulama. Nama mereka masih lagi disebut dalam macam-macam tempat. Masih segar untuk kita dengar. Kita kenal Imam Malik rahimahullah. Tapi kita tak pernah kenal siapa raja pada waktu itu. Orang yang terkaya hidup pada zaman Imam Malik. Kita kenal nama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Tapi kita tak tahu pun siapa raja ataupun nama orang paling kaya yang hidup pada zaman Asy-Syafi'i. Kita tahu nama Imam Ahmad, Imam Bukhari, Tirmizi, Abu Daud. Kita tahu macam contoh yang Ibnul Jauzi, Al-Ghazali contoh, Ibn Hajar Al-Asqalani, As-Suyuti. Kita tahu, pernah dengar. Kadang-kadang kita sampai tahu karya mereka kan. Tapi kita tak pernah tahu pun siapa raja ataupun orang kaya yang hidup sezaman dengan mereka. Padahal, kalau pada zaman tersebut, orang kaya, raja-raja dan juga ulama, mereka sama-sama terkenal hidup pada zaman mereka. Tapi setelah mereka meninggal dunia, manusia yang tujuan hidupnya untuk dunia ni, mereka hilang dan Allah tidak abadikan. Sedangkan manusia yang hidupnya untuk Islam, Allah abadikan namanya dan Allah teruskan ajarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi bermula pada hari ini, insya-Allah kita akan meneruskan ibadah korban. Maka di antara kita siapa yang ada melaksanakan ibadah korban, ingatlah bahawa kita melakukan ibadah korban ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapat redha-Nya, untuk menyebut namanya, untuk memperbanyakkan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kita lakukan untuk dipuji oleh manusia ataupun untuk dibangga-banggakan berapa banyak jumlah binatang yang kita korbankan. Ingatlah kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya, tak sampai kepada Allah darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah taqwa daripada kalian. Jemaah salat Id yang saya hormati, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Id, khutbah raya, di akhir khutbah baginda mendekatkan diri kepada jemaah wanita untuk menyampaikan pesanan khusus kepada para wanita seperti yang dirakamkan dalam Sahih Bukhari. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat memperhatikan keadaan para muslimah. Baginda tidak ingin umatnya dibinasakan sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Apa sebab Bani Israel dibinasakan? Sebabnya fitnah perempuan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis Ahmad dan juga Muslim. Kata Nabi SAW, "Inna dunya hulwatun hadirah, wa inna allaha mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya, wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa." Sesungguhnya dunia itu manis dan juga hijau. Allah hidupkan kalian untuk tinggal di dunia. Kemudian Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan. Kerana itu, berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan wanita. Kerana awal kebinasaan Bani Israel adalah disebabkan oleh perempuan. Untuk itu, di hujung khutbah ini, kita sampaikan pesanan Nabi SAW yang secara khusus ditujukan kepada para wanita. Di antaranya, Nabi menyebut dalam khutbah Id baginda, kata Nabi, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni uritu kunna akthara ahlin nar." Faqulna wa bima ya Rasulullah. Nabi kata, wahai para wanita, perbanyakkanlah sedekah. Aku melihat kalian ni, kebanyakannya penduduk ahli neraka. Penduduk neraka. Maka Nabi, sahabat bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Tukthirnal la'an wa takfurnal ashir." Kerana kalian banyak mencela, banyak melaknat, mulutnya jahatlah. Dan yang kedua adalah kerana banyak mengingkari kebaikan suami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka berhati-hatilah dengan lisan, kerana ini sebab terbesar yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Hadirin yang dihormati, pesan Nabi SAW kepada para wanita, antaranya adalah pesan untuk menjaga aurat. Jagalah aurat kalian, jangan ditampakkan kepada orang lain, selain daripada suami dan keluarga. Sebenarnya kita dah tahu dah dan kita faham dah bahawa menampakkan aurat itu adalah sebenarnya bermaksud dia memperbanyakkan dosa dalam lingkungannya. Semakin banyak mata yang memandang, maka semakin banyaklah dosa yang dia akan dapat. Kerana itu Rasulullah SAW memberikan ancaman yang keras kepada wanita yang suka mempamerkan auratnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat, ru'usuhun ka'asnimatil bukhtil ma'ilah."
La yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Kata Nabi, ada 2 penghuni neraka yang belum pernah aku tengok. Yang pertama, ada sekelompok manusia yang membawa cemeti seperti ekor lembu yang digunakan untuk pukul orang lain. Tafsirannya para pemimpin yang zalim lah. Dan yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dia lenggang-lenggok kepalanya seperti bonggol unta yang bergoyang. Mereka ni tidak masuk syurga dan tak dapat menghidu wanginya syurga. Padahal wanginya syurga itu dapat dihidu daripada jarak yang sangat jauh. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Sebahagian ulama menyebutkan maksud berpakaian tetapi telanjang ini mencakupi 3 perkara. Yang pertama, berpakaian tapi tak tutup aurat. Yang kedua, pakai pakaian yang transparent sehingga memperlihatkan aurat. Dan yang ketiga, pakai pakaian yang ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh. Jadi perhatikanlah bagaimana Nabi SAW memberikan ancaman yang berat kepada wanita dalam perkara ini. Baginda mengancam wanita tak akan mencium wanginya syurga, menunjukkan dia sangat dijauhkan daripada syurga. Wal'iyadzubillah. Maka kenapa demikian besar hukumannya? Jawapannya kerana dia menjadi sumber dosa kepada orang-orang di sekeliling juga, bukan hanya kepada dirinya semata-mata. Maka saya menyeru kepada para puteri Bani Adam, anak-anak Adam yang perempuan dan kita yang lelaki ni, jagalah mata, manakala yang perempuan ni kejarlah redha Allah, kejarlah keampunan Allah, jagalah aurat kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salain yang dihormati, seterusnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalang antara kami dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepadamu. Anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepada syurgamu. Anugerahkanlah kami keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah nikmat kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Jadikanlah ia warisan daripada kami. Jadikanlah balasan kami ke atas orang-orang yang menganiaya kami. Dan bantulah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Dan janganlah engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak daripada ilmu kami. Dan janganlah engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa ke atas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.